rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi sifat kita manusia adalah sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang tidak ada ilmu. Maka dari situlah bezanya sifat orang-orang yang tidak pandai beriftikar. Iftikar bermakna bergantung berhajat kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau orang alim macam mana alim, pandai macam mana pandai sekalipun, dia mesti bersifat iftikar. Saya ini, saya bodoh, saya bukan alim, saya tidak pandai. Kalau dia menulis kitab pun dia akan tulis Al-Fakir wal-Muznibu, yang miskin, yang banyak dosa. Tu dia tulis kitab dia. Al-Hakir, yang hina. Tiba-tiba akhir zaman ni, yang maha bijak, yang datang khusus daripada Allah untuk didik tuan-tuan. Tu dia. La haula wala quwwata. Saudara, ucapan begitu sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa sufi, hukumnya syirik khafi. Sebab kita sendiri mengangkat diri kita sendiri. Kita sendiri lantik diri kita sendiri sebagai pemimpin umat. Bukan Allah lantik, bukan Allah, tak ada pasal-pasal. Tapi nasib baik tidak berlaku di Malaysia lah. Ini cerita-cerita saja. Dan alamat demikian itu bahawa mendoa akan dia minta dengan Allah. Sebab apa? Tanda hamba. Tanda hamba bermakna mendoa, minta ampun, minta maaf, mengaku salah, mengaku lemah, melaku hina. Itulah hamba. Tapi melaku baik, melaku mulia, melaku alim, mengaku mulia, boleh pimpin tuan-tuan sekalian. Itu sifat tu Tuhan. Itu sifat rububiyah. Nampak beza tak tu? Ini sifat ubudiyah, ini sifat rububiyah. Sifat ubudiyah ialah sentiasa berada diri. Nabi SAW sendiri, apabila ditanya oleh Allah, ya Muhammad, mu nak jadi Nabi hamba kau, nak jadi Nabi penakluk bumi? Jibril mari, terjah mari, ya Muhammad, mu pilih hamba. Nabi Muhammad, ya Tuhanku, aku rela jadi Nabi hamba. Maka dilahirlah Muhammad dalam keadaan tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak ada anak yatim piatu, jadi kuli orang, jadi pembelaga kambing, dan jahit baju tangan-tangan sendiri. Sebab apa? Nabi nak minta dengan Tuhan, aku nak jadi Nabi hamba. Situ dulu. Sebab tu bila Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu dulu dia bagi. Sebab apa? Nabi turun ke bawah sebagai hamba, Rasul Allah dia latih dia sebagai Rasul. Tapi Nabi sendiri, dia melantik diri dia, meletakkan diri dia hamba. Bila sebut hamba ni, tak reti, pelupa, banyak dosa dan sebagainya. Sifat hamba. Hak Allah beri pada dia ni apa? Rasul. Maka cara dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bubuk, aku ini naik saksi bahawa Tuhan melakukan Allah, dan Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruh. Dia bubuh hamba dulu, baru pesuruh. Dia tidak kata saya ni sebenarnya pesuruh Allah. Nabi tak. Nabi mengucap, Nabi baca khutbah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah mengucap Nabi setiap kali baca khutbah. Sampai sekarang seluruh khutbah dia akan sebut lagu tu. Dia akan baca hal tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Inilah daripada sejarah, daripada Mekah kota Madinah sampai kepada hari ini. Inilah ucapan syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan diri dia hamba dan rasul. Satu kalau kita belajar buku baru kita tahu. Dan tadarruk atasnya dan alamat begitu baru kau mendoakan akan dia, dan engkau menyerahkan dalam kuasa dan tawakal. Bila sebut kita sebagai hamba, segala benda kita minta terpulang kepada Allah dengan kuasa dan tawakal dalam tawajuh. Mu saja yang boleh ampun aku, mu saja yang boleh memberi aku keredaan, mu saja yang boleh masukkan aku dalam syurga. Awalan tidak berupaya, makhluk-makhluk lain semua tidak mampu. Maka itu namanya tawakal dalam tawajuh. Tawajuh ni bermakna menuju Allah semata-mata. Wajah berasal perkataan body Allah diri. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu wajah. Tak wajah, tawajuh. Menunjukkan khusus untuk Allah. Dan redha, iaitu dengan Allah sahaja kita memohon redha pada yang jatuh daripada pemberi dan tegak. Maknanya
Ahli Tuhan juga sebagai pemberi nikmat, pemberi harta, benda hidayah sebagainya, dan tegak, dan Tuhan juga yang menarik balik. Dia berasa nak beri senang pun Allah, nak tarik balik pun Allah, nak berikan kaya pun Allah, nak beri miskin pun Allah. Maka dia guna bahasa daripada pemberi dan tegak. Dia nak beri pun Allah, nak tarik pun Allah, nak bagi kita sihat pun Allah, nak bagi sakit pun Allah. Jadi kalau kita faham ni, Allah bermain dengan kita. Dia rasa sayang kepada kita, dia bagi sakit sekejap. Tujuan supaya kita ingat dia. Lepas tu bagi sakit baik balik, kita bersyukur. Sakit balik kita reda. Dua-dua masuk syurga lah. Tapi kalau tanya sakit tu kita marah, tanya nikmat kita bersyukur, maka itu namanya orang yang syirik khafi. Kau jaga. Dan kata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, barang siapa tiada ada di dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiarnya, padahalnya reda pada ikhtiar hak Ta'ala, maka iaitu mustadraj. Siapa yang meninggalkan doa, kata dia, tak payah berdoa lah, biarlah moga nasib sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba memang dia kaya sungguh, dia tak berdoa kaya pun kaya, dia tak minta sihat pun sihat, maka itu sebenarnya tipu daya syaitan sahaja. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada Allah semata-mata, tidak menggunakan ikhtiar dirinya sebagai perintah Allah. Dia serah kepada Allah. Bagi dia padahal reda dan ikhtiar hak Ta'ala, maka serah Tuhan, ikut Tuhan lah, muka Tuhan punya ketentuan pun tak boleh juga. Iaitu setengah daripada orang yang dikata baginya. Setengah orang maknanya ada passing lagu ni, sampaikan oleh kamu akan hajatnya. Malaikatku katakan no. Dia minta apa tu? Kurang ajar tu. Bagi cepat dia, bagi cepat dia. Mungkin dia minta lebih kurang ataupun dia tak minta langsung. Tuhan kata biar dia kaya, biar dia kaya. Biar dia senang, biar dia sihat, biar dia sombong sangat. Biar dia. Jadi kawan dia pun bangga, tak semayang, tak mengaji, tak apa, mau action je. Maka bahawasanya aku benci mendengar suaranya. Maka sebab tu kalau doa hari ni, doa pagi petang mustajab, itu tanda Tuhan benci. Kalau Tuhan sayang kepada kita, kita doa hari ni, tak tahu bila nak mustajab. Sebab apa? Sebab Tuhan nak dengar suara. Tapi kalau kita pagi petang doa pagi mustajab, pagi berdoa tengah hari mustajab. Oh, mustajab doa. Itu bukan mustajab, itu mustadraj. Oh, Allah ya Allah, butuh lah masuk kalau aku butuh. Tengok alhamdulillah, dah butuh balik naik. Alih sana berdoa kecil. Ya Tuhan aku betul lah, cok merotok dan beli cok lah, mustajab doa. Itu bukan mustajab, itu mustadraj. Sebab kalau minta makbul, itu bukan mustajab, itu mustadraj, tipu daya supaya mencepatkan orang celaka. Tetapi kalau hamba-Nya yang Tuhan sayang, kita minta tak dapat. Kau minta kaya, kau miskin, kadang-kadang puasa. Jadi Tuhan kata, aku nak dengar suaramu. Malaikat kata, ya Tuhanku, itu hamba-Mu untuk meminta tolong. Aku tahu. Merayu lagi, ya Tuhanku, suaranya makin kuat. Aku tahu. Tahu tak siapa? Suara Nabi Yunus alaihissalam. Ketika berada di perut ikan, dia mendayu-dayu beberapa ribu. Dalam perut ikan, kalau kita orang biasa, ya mati. Tetapi sebab dia mukjizat, masuk dalam perut ikan, dia terus berkas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak-agak kita kalau buat hantu berasa lagu mana agak? Masuk dalam perut ikan saja. Kita berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak berasa kalau kita di dunia ni seolah berada di perut ikan, dalam gelap jahil, gelap fitnah, gelap orang benci agama, gelap orang fitnah kepada orang-orang baik. Sama dengan dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam. Kita dikelilingi oleh seluruh maksiat. Keluar saja secara penuh dengan maksiat TV, maksiat gerinda, maksiat muzik, maksiat bola sepak, maksiat fitnah, maki ham dan sebagainya. Jadi lebih kurang dalam perut ikan, gelap pekat zalim dikeliling kita. Maka salahkah kalau kita berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 33 kali. Tak malah sangat, paling common pun
5, 5, 5, 5. Dalam kereta pun tak apa.